Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam rancangan Muqaddimah, membawa informasi berhikmah demi kepentingan ummah. Penonton yang budiman, tajuk Muqaddimah kita pada hari ini sebagai membuka lembaran pagi ialah wanita bersyukurlah. Jumpa selepas ini. Dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita pada hari ini ialah wanita bersyukurlah. Tidak semestinya wanita yang mendengar, lelaki pun boleh, ini kerana suami bagi wanita pun adalah lelaki. Jadi suami jugalah yang biasanya menadah telinga untuk mendengar rungutan, seterusnya keluhan hati para isteri. Jadi kalau suami tak mendengar, takkan isteri nak cakap seorang-seorang. Jadi hari ini tajuk kita wanita bersyukurlah. Penonton yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, celik saja mata. Doa yang kita bacakan yang pertama sekali di pagi hari ialah Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang membawa maksud Alhamdulillahillazi, terima kasih ya Allah, syukur padamu ya Allah, yang mana Tuhan ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadamu jugalah kami akan kembali. Jadi penonton, celik mata di pagi hari, ayat yang pertama kita ucapkan ialah terima kasih Allah, syukur padamu ya Allah, kerana telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Mengapa kita tidak membaca doa terus pergi berjuang? Kenapa kita tak baca doa supaya kita punya semangat yang kental? Tetapi ayat yang pertama kita celik mata, Nabi ajar kita untuk ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penonton yang dikasihi Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman banyak di dalam Al-Quran supaya kita bersyukur. Salah satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kau syukur, aku akan tambah nikmatku. Tapi kalau kau kufur, tidak bersyukur kepada aku, sesungguhnya azabku amat pedih. Begitulah pentingnya bersyukur ini, tanda kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan terima kasih kepada Khaliq, iaitu pencipta kita, Allahu Rabbul Alamin. Dalam surah Al-Fatihah pun, ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta alam, Tuhan yang menggenggam alam. Jadi kadang-kadang kita lupa untuk merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak mampu kita tuliskan satu persatu. Cuba sekarang penonton di rumah ambil kertas dan cuba tulis satu persatu, listkan apa nikmat yang Allah telah kurniakan pada kita. Contoh yang pertama, daripada wajah kita, badan kita, fizikal kita. Allah telah kurniakan aku sepasang mata. Ada orang yang dapat satu mata, dapat tengok sebelah. Ada orang yang langsung tak dapat tengok dua-dua mata. Hidung aku, Alhamdulillah, Allah bagi satu hidung, dua lubangnya. Allah tak bagi lubang hidung kita ke atas. Kalau tak, kalau hujan, kena pula kita pakai payung. Allah bagi kita mulut, Allah bagi kita lidah dapat bercakap dengan sempurna. Kalaulah kita nak tulis satu persatu nikmat Allah, sampai besok, sampai sebulan, malah hatta sampai kiamat pun, habis pen satu dunia kita guna, kita tidak mampu untuk menulis nikmat Allah kepada kita. Jadi apa salah, dan apalah salah dan kiranya kalau hari ini kita hitungkan nikmat iman kepada kita. Penonton yang dikasihi Allah, iman adalah satu nikmat yang paling besar nilainya, yang kadang-kadang kita lupa untuk cakap terima kasih pada Allah, syukur kepada Allah kerana kita dikurniakan iman. Siapakah iman? Iman ialah percaya dengan hati, diucapkan dengan lidah, ditasdikkan dengan hati, dilakukan dengan amalan bahawa Allahu Rabbuna,
Bila kita beriman, lantas kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah iman, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Kita lihat penonton dikasihi Allah, Asiyah isteri Firaun, yang mana beliau telah dikurniakan istana, duduk dalam istana yang begitu megah. Kita lihat piramid yang dilakukan oleh Firaun, kemegahannya hingga sampai ke saat ini. Itulah yang dikecapi oleh Asiyah isteri Firaun. Dipakaikan perhiasan yang paling mahal ketika itu. Malah ketika ingin pergi ke kolam, seterusnya pergi ke taman-taman bunga, beliau diiringi oleh berpuluh-puluh dayang sebagai tanda pengikut yang setia. Apa yang tiada pada Asiyah? Semua kelengkapan dunia ada padanya. Tetapi Asiyah seorang wanita yang hebat. Asiyah seorang wanita yang sangat gah jiwa dan hatinya. Beliau tidak nampak kemegahan dunia ini boleh dibawa sehingga ke akhirat. Beliau tidak nampak kemegahan dunia, malah mahkota sebagai permaisuri Firaun ini boleh membawanya sampai ke syurga. Lantas dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, kurniakanlah kepadaku sebuah rumah yang dekat denganmu di syurga nanti. Itu doa Asiyah, isteri kepada Firaun. Penonton yang dikasihi Allah, beginilah seorang wanita yang dapat menilai dan mensyukuri nikmat iman yang telah Allah kurniakan kepadanya. Walaupun andainya beliau meminta sekilogram emas pun, Firaun mampu melakukannya. Andainya beliau ingin meminta segunung emas pun, Firaun akan mengotakan janjinya. Tetapi tidak. Ini kerana Asiyah seorang wanita yang tahu erti syukur akan nikmat iman. Mari sama-sama kita tanya diri kita penonton, adakah selama ini kita pernah bersyukur? Ya Allah, raditu billahi rabba wa bil Islam madina. Ya Allah, aku redha untuk mengambilmu sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku. Jadi penonton dikasihi Allah, mari sama-sama saya ajak diri saya, diri keluarga kita semua, anak-anak kita, terutamanya yang wanita, supaya bersyukur dengan nikmat iman yang dikurniakan kepada kita. Dengan iman, kita takut untuk melakukan dosa. Dengan iman, kita nak berbuat kebaikan. Dengan iman, kita terus merasakan bahawa kehidupan di dunia ini sangat sementara. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan sesungguhnya akhirat adalah sebaik-baik tempat dan tempat yang paling kekal abadi. Penonton yang budiman yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita imbas kembali kegemilangan iman Asiyah isteri Firaun, yang mana beliau pernah berdoa dan disebut namanya di dalam Al-Quran sebagai isteri Firaun. Dan di antara doanya yang disebut dalam Al-Quran ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Begitu indah doa Asiyah. Wahai Allah, Asiyah pun berkata, kurniakanlah kepadaku di sisi engkau wahai Allah sebuah rumah yang dekat denganmu di syurga nanti. Itulah seorang wanita yang berdoa sesuatu wawasan yang jauh, yang mendoakan sesuatu yang hebat. Beliau tidak doa untuk dapat rumah yang besar, tetapi beliau doa kepada Allah untuk dapat sebuah rumah di syurga nanti, agar beliau boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti dan tanda wanita yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Penonton yang beriman, seterusnya, pernahkah kita bersyukur kerana kita telah dikurniakan keluarga yang bahagia, suami yang soleh, anak-anak yang soleh, rumah yang aman, kereta yang cukup untuk keperluan kita? Pernahkah kita mengungkapkan, ya Allah, terima kasih ya Allah, aku dapat suami yang baik ya Allah, anak-anak yang soleh ya Allah. Celik mata ada suami, celik mata ada anak-anak di depan mata kita. Kita lihat saudara kita di Padang sana, akibat gempa bumi, ada kita menggunakan matahari yang sama, cahaya matahari yang sama untuk hidup di muka bumi ini, tapi dalam pada masa yang sama, di bawah satu sinaran cahaya matahari, ada insan yang mengorek-ngorek tanah
yang mana mencari anak-anak yang tertimbus dalam tanah itu, mencari isteri-isteri yang tenggelam, mencari suami-suami yang hilang di dalam tanah. Maka disitulah kita perlu bersyukur, penonton yang dikasihi Allah, kerana kita dikurniakan suami yang ada di sebelah kita, anak-anak yang ada di hadapan mata kita. Pernahkah kita ungkapkan, terima kasih ya Allah, sesungguhnya aku bersyukur ada keluarga di hadapan mataku. Kadang-kadang nikmat ini baru kita terasa bila nikmat ini hilang di hadapan mata kita. Ibu bapa contohnya, bila ada di depan mata kita ataupun di kampung sana, kadang-kadang kita lupa. Hatta nak telefon mak bapak pun kita lupa. Sayang kredit, sayang prepaid, sayang duit. Tapi apakah salahnya kita telefon bonda ayahanda kita, apa khabar mak? Peruntukkanlah sedikit duit anda untuk kita bertanya khabar kepada ibu bapa. Tapi andai kata bila ibu bapa dah meninggal dunia, dah tak ada, barulah kita tegeh-hegeh nak telefon. Nak telefon macam mana penonton? Mak bapak dah masuk kubur dah, tak ada line pun. Kau bawa telefon, kita letak telefon dalam kubur pun dah confirm tak dapat, confirm tak dapat kita nak call mak bapak kita. Dan ini bermaksud bila nikmat hilang di depan mata, baru tu kita baru rasa nak bersyukur, ya Allah, ruginya aku tak khidmat kepada mak bapak aku, ya Allah. Jadi wanita semua, bersyukurlah dengan nikmat yang ada, nikmat keluarga, nikmat mak bapak. Ada mak, kita syukur, khidmat betul-betul pada mak. Tanya mak apa keperluan mak nak apa lagi. Tanya suami, apa yang terbaik yang boleh kita lakukan untuk suami. Tanya anak-anak, apa khabar anak-anak, amalan anak-anak, solat ke anak-anak. Itu pun tanda syukur juga, yang mana kita cuba latih anak-anak kita untuk jadi insan yang soleh. Kalau anak kita tak pandai pelajaran, kita risau. Tapi bila anak kita tak solat, tak mengaji, kita tidak risau. Ini sebagai satu tanda kita tidak syukur dengan nikmat zuriat yang Allah kurniakan kepada kita. Nanti bila anak dah besar, anak kita dah tidak menjadi anak soleh, anak kita dah menjadi anak tanggang, dah jadi anak tonggeng, barulah kita menyesal dan kita rasa tidak bersyukur. Ya Allah, menyesalnya aku, yang mana aku tak syukuri nikmat Engkau bagi aku zuriat. Aku tak latih dengan latihan yang baik. Aku tak didik anak-anak aku dengan amal-amal agama. Aku tidak didik anak aku dengan salat. Aku tidak risau pun kalau anak aku tak baca Quran. Aku tidak risau pun anak aku tak pandai mengaji. Jadi penonton yang dikasihi Allah, tanda bersyukur juga adalah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur dengan ibu bapa, maka khidmatlah banyak-banyak. Bersyukur dengan zuriat yang Allah kurniakan kepada kita, maka didiklah anak-anak dengan cara yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita doa banyak-banyak, semoga kita tergolong di kalangan orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana Allah dah sebut di dalam Al-Quran, kalau kau syukur, aku tambah nikmat. Kalau tak syukur, sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi mudah-mudahan kita bukan tergolong di kalangan orang yang menerima azab kerana semata-mata tidak bersyukur. Berjumpa lagi selepas ini. Mukadimah yang budiman, Nabi SAW mengajar kita membaca doa La ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Doa ini kita menyebut arasy Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadamu jugalah kita bertawakal, menyerah diri kepadanya. Wa huwa rabbul arshil azim, dan dialah Allah, Tuhan yang mempunyai arasy yang tinggi. Doa ini adalah satu doa sebagai tanda kita cukup dengan keperluan kita, sebagai satu doa semoga Allah cukupkan keperluan-keperluan kita. Ini kerana sifat manusia itu adalah sentiasa tidak cukup. Sifat manusia itu tamak. Sifat manusia itu nak lagi, dapat lagi dan lagi, nak lagi. Itulah sifat dan fitrah manusia. Atas sebab itulah
kita perlu bersyukur sebagai satu tanda bahawa kita terima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur dengan apa yang ada. Ini kerana dengan sifat yang tamak itu, kadang-kadang kita nak sesuatu yang hebat, yang lebih cantik, yang lebih bagus, tetapi apa yang ada kita tidak pernah syukur. Atas sebab itulah kita kena doa, wahai Allah, cukupkanlah keperluan-keperluanku. Hanya Allah sajalah yang mampu untuk mencukupkan keperluan kita. Ikut nafsu memang tak pernah cukup. Hatta sampai kiamat pun kita terus akan rasa nak lagi dan lagi. Penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, di antara cara-cara untuk kita bersyukur, selain kita melihat kurniaan Allah kepada kita yang pasti tidak mampu kita senaraikan satu persatu, kita juga boleh melihat apa kekurangan yang ada kepada orang lain, maka kita akan bersyukur. Bukan maksudnya bila kita melihat, wah buruknya rumah orang ni, bukan bermaksud begitu, rumah aku besar, bukan begitu tanda bersyukur. Tapi bila kita melihat kekurangan orang, maka kita bersyukurlah, ya Allah, susah orang ni tapi kau kurniakan aku rezeki yang bagus, ya Allah. Dan apa salahnya kita hulur-hulurkan apa yang mampu kita berikan kepada mereka yang susah. Itulah teori dan praktikalnya syukur. Kita lihat orang datang meminta-minta dan kita bersyukur, ya Allah, aku bersyukur, ya Allah, aku dapat makan tanpa meminta-minta kepada orang, ya Allah. Hulurkanlah sedikit bantuan tanpa kita fikirkan orang ni tipu ke tak. Itu masalah tu, penonton yang dikasihi Allah. Kadang-kadang kita terlalu berburuk sangka dengan orang lain sampai hati kita terhenti untuk membuat kebajikan. Jadi untuk dapat syukur, kena dan lagi untuk kita bersihkan hati kita. Ini kerana hati manusia tu ibarat wadah. Kita tak boleh isi dengan buruk sangka. Kita tidak boleh isi dengan hasad dengki. Ini kerana hati kita itu kosong. Kalau baik kita isi, maka baiklah hati kita. Kalau baik yang kita isikan, wadahnya Al-Quran, syukur, maka bersyukurlah jadinya kita. Jadi atas sebab itu, mari sama-sama kita latih tubi diri kita untuk bersyukur. Bersyukur pun perlu dilatih, penonton yang dikasihi Allah. Sebab kalau kita tak latih, maka lidah susah untuk mengucapkan terima kasih. Hatta di dalam rumah pun kita susah nak ucapkan terima kasih kepada isteri kita. Terima kasihlah sebab dah masak. Di rumah pun susah kita nak ucapkan terima kasih kepada suami kita. Terima kasih bang dah hantar saya ke sana, ke sini. Jadi ucapan terima kasih adalah perlu kita latih di dalam rumah supaya budaya syukur dan mensyukuri nikmat Allah dapat kita budayakan di dalam rumah. Jadi penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham dan kita kena mengerti sesungguhnya syukur ini adalah satu perintah daripada Allah. Jika tidakkanlah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang mengatakan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Lantas di dalam syurga nanti ada satu syurga, ada satu tempat khas untuk mereka yang rajin bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari sama-sama kita doa, semoga Allah golongkan kita, golongkan suami kita, anak-anak kita di kalangan orang yang sentiasa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa akibat orang tak syukur, penonton? Bila kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka yang pertama kita akan sering merungut. Kenapalah cincin aku tak tukar-tukar lagi? Kenapalah ni dah nak raya dah ni tak tukar lagi, pakai cincin yang lama. Langsir pun tak tukar lagi, perabot pun tak tukar lagi. Bila tak syukur, maka merungutlah yang akan keluar. Seterusnya kalau kita tak syukur, kita akan murung. Bila kita murung, itu tandanya hati kita bermasalah, penonton yang dikasihi Allah. Bila hati kita bermasalah, maka kita akan malas untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain pada itu, bila kita solat, itu tanda kita syukur. Tapi kita takut, selama ini kita solat, tapi hanya jasad saja yang sujud, hati tidak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita latih hati kita untuk sujud kepada Allah dengan melafazkan lidah kita ucapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wahai wanita,
saya termasuklah di kalangan wanita. Sama-sama kita letakkan diri kita di kalangan orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita tidak menjadi seorang wanita yang perungut, seorang wanita yang kuat berleter, seorang wanita yang suka mengungkit-ungkit. Semua sifat-sifat buruk ini adalah lahir daripada hati yang tidak bersyukur. Jadi sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi wanita sehebat Asyah yang bersyukur dengan iman, agar kita menjadi wanita sehebat Maryam yang bersyukur dengan nikmat syahadah. Mudah-mudahan kita terus bersyukur lagi dan lagi. InsyaAllah bertemu lagi dalam Muqaddimah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.